Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'du. Yang dihormati pengurusi surau yang dikasihi ayah anda saya Tuan Haji Munaim bin Abu Bakar selaku pengurusi bahagian dakwah dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, para tetamu Allah yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita bertemu lagi dalam siri kuliah bulanan saya bersama dengan tuan-tuan. Cuma dengan tuan-tuan ni, orang lelaki lah terutamanya, saya akan membawa beberapa buah kitab. Kira alim lah, sekali bawa 3 buah kitab. Tapi kitab-kitab tersebut akan saya bawa melalui tajuk-tajuk khusus sahaja. Tak semua lah, tak semua tajuk-tajuk khusus ataupun tajuk-tajuk yang menjadi pilihan saya. Maklumlah kalau kita menggunakan satu kitab, masa kita hanya 40 minit sebulan sekali. Apa yang sempat kita baca, apa yang sempat saya baca dan apa yang sempat tuan-tuan nak dengar. Tuan-tuan nak dengar je dah tertidur kan. Jadi daripada 40 tu jadi 15 minit aja. Bila orang tanya apa yang dapat tadi abang, isteri tanya di rumah, tak dapat. Yang tahu ustaz kata dia nak baju, dia nak baju terpakai. Oh, yang tu dia dapat kuliah. Jadi kalau setiap bulan macam tu, okeylah masa kita. Tak apa. Walaupun begitu, saya akan menggunakan kitab juga, tetapi dengan tajuk yang lebih khusus ataupun tajuk menjadi pilihan saya. Dan tajuk menjadi pilihan saya pada kali ini, kalau hari itu Gunung 7 habislah. Hari ini menjadi tajuk pilihan saya ialah doa. Doa, meminta. Doa ni bahasa Allah Ta'ala. Doa, ud'uni, doa. Bahasa kita ialah meminta. Dan bahasa Allah Ta'ala ini tak boleh kita nak terjemahkan dalam bahasa kita yang lebih dekat. Kita nak minta pada seseorang, dia beza dengan kita nak berdoa kepada Allah Ta'ala. Nak berdoa kepada Allah, dia mestilah di sana ada adab-adab yang telah ditetapkan oleh ulama. Yang pertama, adabnya ialah berpakaian yang sempurna. Yang keduanya, sebaik-baik adabnya mestilah menghadap ke kiblat. Kemudian adabnya mesti mengambil wuduk. Kemudian adabnya mestilah kita memuji Allah Ta'ala dalam ayat-ayat yang pertama, hamdan yuwafi. Kita pernah dengar tu, ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu semua tu puji Allah Ta'ala. Kemudian kita puji pula Nabi Muhammad SAW yang menjadi kekasih pada Allah Ta'ala. Kemudian kita puji pula sahabat-sahabat Nabi, isteri Nabi, anak-anak Nabi, tabi'un tabi'in, ulama-ulama yang hebat-hebat. Barulah kita minta ke Allah Ta'ala apa benda yang kita nak minta, yang namanya doa. Sebab tu kan doa ini tak boleh kita nak bahasa nak diterjemahkan kepada bahasa kita. Tak ada bahasa yang layak dalam bahasa kita nak diterjemahkan dengan doa. Tetapi tak apalah, kita menggunakan perkataan meminta. Beza kita diminta dengan manusia, beza dengan kita doa kepada Allah. Kita minta kepada manusia, tak payah kita nak puji manusia, terus puji sikit-sikit. Allah, baju Allah. Lepas tu kita minta, kalau puji terus orang kata, teruk sangat kau ni puji aku, tak payah puji lah, minta je lah. Tak payah nak puji-puji, minta saja. Tak payah kita nak menjaga adab-adab yang lain. Bahkan kadang-kadang pakai kain melekat, pergi rumah kawan minta pinjam rokok pun dia bagi. Kadang-kadang tak pakai baju
Minta pinjam beras, dia bagi. Kadang-kadang baju kita ni buruk aja, tak pernah basuh pun, minta pinjam kereta, dia bagi. Tapi dengan Allah Ta'ala tidak. Sebab itulah perkataan doa ini tak boleh kita nak terjemahkan dalam bahasa kita, melainkan bolehlah hanya sekadar dengan bahasa meminta. Tanda yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Baik, mari kita tengok. Kata Allah Ta'ala, yamhullahu ma yasha' wa yusbitu wa 'indahu ummul kitab. Kata Allah, menghapuskan Allah Ta'ala akan barang yang menghendaki dan mensabitkan yakni akan barang yang dikehendaki. Yang pertama, Allah boleh hapus sesuatu perkara. Yang kedua, Allah boleh tetapkan sesuatu perkara. Tuan-tuan, Allah boleh jadikan kita ini daripada kecil sampai sekarang ni dewasa. Dan Allah boleh jadikan kita daripada sehat kepada sakit. Dan Allah boleh jadikan orang yang sakit ya, tak pernah mati. Ada. Tapi ada orang yang tak tahu pun kata sakit, tak tahu mati je. Ada. Semua ini di atas tangan Allah Ta'ala. Ini yang dipanggil yamhullahu ma yasha'. Allah boleh hapus dan Allah boleh tetapkan. Allah boleh hapus kudrat kita ni, kekuatan kita ini dengan diberikan kita kelemahan, lemah lah, tak lambat lah, demam lah hari ini, begini. Wa yusbit, dan Allah boleh adakan balik. Ada setengah orang dia demam, tiba-tiba dia makan aja ubat, dia tak makan aja ubat, dia sihat. Ada. Semua ini di atas tangan Allah. Bila di atas tangan Allah, maka wajiblah ke atas kita meminta doa kepada Allah. Selain daripada kita makan ubat, selain kita berusaha, kita mandi, katakanlah kita demam, kita mandi, kita buat sesuatu, kita tak main hujan, kita tak duduk di tengah panas. Dalam masa yang sama kita minta pada Allah. Kerana apa? Yang Allah ma yasha' wa yusbit. Allah boleh hapus sesuatu, Allah boleh adakan sesuatu. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Baik. Dalam masalah yang bila disebut sahaja doa menjadi semuanya daripada kita, termasuk saya, masalahnya sekarang ni bila minta Allah tak bagi. Itu masalah besar. Bila minta aja masalahnya Allah tak bagi. Saya ustaz tak lama dah minta sampai ke depan Kaabah, tapi Allah Ta'ala tak bagi. Sebab apa? Ini masalah utama sesiapa sahaja, tuan-tuan, dan termasuk saya, termasuk tu imam. Tak tahu dah ustaz, rasa-rasa macam tak percaya ke Tuhan. Ada orang sebut rasa-rasa entahlah, tak ada apa rasa tu yang malas nak berdoa. Sudah. Kenapa kadang-kadang kita berdoa Allah tidak terima doa kita? Dan kadang-kadang kita tengok orang kafir ni, dia tak berdoa pun tapi hidupnya lebih senang daripada kita. Jadi masalah itu ramai orang yang hari ini, anak-anak muda hari ini ambil jalan mudah, murtad. Dia kata tak guna, jadi orang Islam. Susah juga. Dia tunjuk Pakistan susah. Sudah. Dia ambil contoh Pakistan. Memang susah Pakistan ni, tuan-tuan. Tuan-tuan berhenti je kereta, maka berduyun-duyunlah orang datang untuk minta sedekah. Tu negara Islam. Sikit. Tu macam mana? Dia kata tengok Amerika, Jerman, kaya. Jepun lagi kaya. Jepun tu, tuan-tuan, bangunan yang tinggi-tinggi, dia nak hindarkan daripada bila berlakunya gempa, nak hindarkan daripada tumbang. Tuan-tuan tahu dia bubuh apa di bawah tu? Dia bubuh satu cengkaman. Yang cengkaman tu, di dalam cengkaman besi-besi yang dibuat foundation di bawah tanah tu, diletakkan apa? Spring. Bermakna bila berlaku gegaran, jadi bangunan tu dia jadi macam buaya. Kita tidak, berlaku gegaran, runtuh. Ini hebatnya Jepun. Islam dah kafir. Minta ke siapa? Tuhan ni matahari, itu je. Tuhan orang Jepun ni matahari. Tuan-tuan kalau pergi ke Mesir, naik ke Bukit Tursina, Gunung Tursina, tempat Nabi Musa membawa hati, membawa diri dia lari daripada kaum dia, tak nak ikut dia, nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Naik, kalau kita naik tu,
Sekarang ni kita naik bersama-sama dengan kita ni orang Jepun. Bila sampai ke atas, kita sembahyang subuh, Allahu Akbar, azan subuh. Yang dia pun sembahyang juga, tapi dia sembahyang waktu matahari naik. Jadi bila duduk atas gunung, nampak matahari naik. Bila matahari naik, jadi mereka pun sembahyang dengan cara mereka. Apa dia cara mereka? Mereka menyanyi. Dia macam orang Kristian. Dia sembahyang dia dengan menyanyi, tak tahulah qasidah apa yang dia buat. Itu amalan dia kan. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, yang ini menjadi masalah. Kita dah minta tapi Allah tak bagi. Baik, mari kita tengok kenapa Allah tak bagi. Kata Nabi, wa inna rajulan la yahrumar rizqa bizambi yusibuhu. Dan bahawasanya seseorang lelaki, bila sebut lelaki dia termasuk perempuan. Tapi kalau Allah ataupun Nabi sebut perempuan tak masuk lelaki. Ya ayuhan Nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina bi jalabibihinna. Wahai Rasulullah, katakan kepada isteri kamu dan anak-anak kamu yang perempuan dan orang-orang perempuan Islam yang lain, tutuplah aurat-aurat kamu. Khas untuk orang perempuan ya. Kita janganlah pakai jilbab. Nak tengok ayat ni, kita pula datang pakai telku. Kenapa? Tu tengok dalam Quran Allah tegur orang perempuan. Kalau khusus orang perempuan dia tak termasuk lelaki, tapi kalau sebut lelaki termasuk perempuan. Dan di dalam hadis ni disebut lelaki. Mana-mana lelaki sesungguhnya kata Nabi mengharamkan dia rezeki dengan sebab dosa yang mengena akan dia. Ini bahasa tua. Apa maksud dia? Nabi kata mana-mana manusia, lelaki atau perempuan, Allah haramkan pada dia rezeki dengan sebab dosa yang dia lakukan. Rupanya tuan-tuan disebut dalam rezeki. Rupanya rezeki ni jangan kita pandang rezeki itu makan, minum. Kita pandang rezeki makan, pandang rezeki minum. Rezeki ni termasuklah berdoa. Berdoa ni adalah rezeki. Sebab apa? Ramai orang yang tak berdoa. Bukti dia cuba tengok hari Jumaat. Cuba tengok hari Jumaat, berapa ramai dan berapa kerat orang yang berdoa. Silat-silat separuh masjid balik. Imam pula zikir panjang. Pakai sudah lah tuan-tuan. Tinggallah beberapa saf sahaja yang berdoa. Rupanya berdoa ni kita nak minta sesuatu pada Allah, maka dia juga dinamakan rezeki. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kalau kita nak fokus ke rezeki kita makan pun betul. Allah haramkan rezeki kita, Allah bagi itu, Allah haramkan, Allah tak beri kepada kita dengan sebab dosa yang kita buat. Betul juga. Yang pertama, kerana kita jarang berdoa. Bila kita tak nak berdoa ataupun kita berdoa Allah tak terima, mungkin ada dosa yang disebabkan Allah haram untuk terima permintaan kita. Ataupun kita tak dapat rezeki. Susah nak dapat rezeki pagi, petang, siang, malam kerja, tak boleh juga rezeki. Kata Nabi, sama juga. Mungkin kerana dosa yang kita buat. Kadang-kadang dapat juga rezeki. Kita kata dapat rezeki. Itu orang kafir pun dapat rezeki. Ya, kata ulama, dapat rezeki. Tapi di mana rezeki tersebut kita beri? Mana rezeki tersebut kita belanja dan daripada mana rezeki tersebut kita dapat? Itu persoalannya. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak tahu rezeki kita ini haram di sisi Allah Ta'ala ataupun tak haram di sisi Allah Ta'ala, maksudnya rezeki kita ni Allah redha ataupun Allah bagi dalam keadaan tak redha. Tengok pada mana rezeki kita dilimpahkan, pada mana rezeki kita ini kita belanjakan. Kalau kita belanja rezeki yang kita dapat itu ke arah yang haram lebih banyak daripada yang halal, bermakna rezeki kita yang kita dapat itu Allah haramkan yang halal dengan sebab dosa yang kita buat. Tuan-tuan balik fikir agak-agak okok yang tuan-tuan berhisap tu, mana banyak belanja dia dengan kita beli beras. Balik fikir beli beras, beli ikan, beli daging, belilah keperluan harian anak isteri dan keluarga ni. Kaklik tengok dengan rokok. Kaklik tengok rokok aja 1,500. Beli kelengkapan rumah baru 600. Bayar tu.
Bermakna rezeki yang kita dapat itu Allah tak halalkan. Di sisi Allah tidak halal. Sebab tu kita dapat je rezeki, kita guna ke arah yang haram. Cuba tengok orang kafir, dapat tak rezeki? Dapat rezeki, tapi dia guna rezeki tadi ke tempat yang haram. Orang kafir, orang Israel, dia dapat duit, dia berniaga, dia dapat duit. Apa yang dia buat? Dia peruntukkan duit tersebut untuk diberikan kepada Israel. Ni Amerika, dia dapat duit, untung dia berniaga, dia peruntukkan keuntungan dia berniaga sedikit berikan pada Israel supaya Israel boleh beli bom untuk bom orang Palestin. Jadi bermakna apa ni? Dapat juga rezeki, tapi oleh kerana rezeki tadi haram di sisi Allah Ta'ala, Allah tak reda dengan sebab dosa yang mereka buat, akhirnya mereka pun guna rezeki tersebut ke arah mana? Ke arah yang bukan berpahala. Maka adakah kita nak jadi macam tu? Kita yang Islam ni nak jadi macam tu kan? Ada rezeki, tapi rezeki yang kita dapat banyaknya dihabiskan ke tempat yang haram. Kaki balik. Baik, mari kita tengok lagi supaya kita faham. Baik. Kata Syekh, istimewa pula. Yang dikatakan dosa ni dia ada banyak. Yang teristimewa punya dosa. Dosa yang paling tinggi lah. Kira kalau buat yang ni memang Allah haramkan rezeki-rezeki yang halal pada kita. Halal di sisi Allah lah. Kita belanja pun tak akan pergi ke tempat-tempat yang baik. Pasti kita akan belanja dapat rezeki, tapi kita belanja ke tempat yang tidak baik. Baik. Kata Nabi, istimewa pula yang dikatakan dosa yang Allah haramkan rezeki ada dua. Yang pertama mengumpat, yang keduanya berdusta. Apa dia berdusta? Berbohong. Yang pertama mengumpat. Apa dia mengumpat? Sebut kesalahan orang. Boleh tak mengumpat? Semua orang sebut tak boleh, Ustaz. Mengumpat ni mana boleh? Semua orang boleh sebut. Mengumpat ni tak boleh. Kerana apa? Ibarat seperti makan daging kawan sendiri, isap darah kawan sendiri. Tak boleh. Tapi ada tak orang tanya, Ustaz boleh tak kalau saya nak mengumpat sikit-sikit? Jadi orang kita orang Melayu ni, benda yang Allah tak bagi, yang tu yang kita nak buat. Takkan tak boleh Ustaz hisap sikit-sikit. Saya nak azan di surau, kalau tak hisap sikit jadi suara tak sedap. Boleh takut no. Itu yang bila saya hisap sikit tu saya kena macam sebatang aja. Bolehlah azan macam masjid Syah lah. Tapi kalau kena 2 batang Ustaz, macam masjid Mekah. Allah. Kalau kena 3 batang tak tahu. Boleh lah ke Ustaz? Kita lah benda yang tak boleh, dia nak minta boleh takut no. Macam tu tak kira. Duit zakat, patut duit zakat ni kita bagilah. Duit zakat ni cukup dia punya nisab dia, cukup dia punya haul dia, cukup setahun. Kita kena bayar lah. Kalau zakat simpanan kita lebih daripada 3,800, 4,000 lah kita pegang 1,000 tu bayar 25,000. Ustaz boleh kalau tangguh pergi tahun depan tu minta boleh lah guna, saya pun nak guna juga Ustaz, begitu beginilah ada lah berniaga sikit. Boleh lah guna Ustaz. Nak kata tak boleh dah dia hulak 1,000 lah. Ustaz tu susah hati juga. Jadi ada benda orang Melayu kita ni suka, benda yang tak boleh itulah yang dia cuba-cuba. Tu yang bergaduh dengan isteri. Isteri kata abang jangan kahwin. Itu yang nak kahwin kan. Itu yang isteri kerap ambil cukup, simbohnya cukup. Nak buat benda yang orang tak bagi. Isteri kata abang ni elektrik pun 2 bulan tak bayar. Saya makan pun tak cukup. Kereta saya tu pun dah beberapa kali dah bocornya tayar. Abang nak kahwin seorang lagi. Yang tak boleh itulah yang dia pergi siap. Oleh kerana isteri lah pergi siap, balik-balik kena cimbah, kena cukup. Itu cerita dia macam ni lah. Macam kes mengumpat, dah tahu mengumpat ni tak boleh, dah dia tanya sikit-sikit tak boleh Ustaz, sikit-sikit halal, sikit-sikit. Kata ulama boleh. Seronok kita dengar benda boleh. Dia seronok lah. Ulama kata kalau seseorang tu nak mengumpat maka boleh.
Tapi dengan 3 syarat. Kalau seseorang tu nak mengumpat orang, nak cerita tentang keburukan orang, boleh, tapi dengan 3 syarat. Kalau 3 syarat ni kita boleh, mengumpat lah daripada pagi sampai ke malam, boleh. Yang pertama, kata ulama, mestilah apa yang dia nak umpat tentang kawan dia itu, sifat buruk kawan dia itu, tentang sifat buruk kawan dia, sifat tu tak ada ke dia. Dia faham tentang itu. Katakanlah kawan kita nak umpat tu ada sifat bakhil, macam Haji Bakhil, kedekut dan hidung masin. Sifat kedekut tu tak ada ke kita, tak nak cerita lah. Tak ada masalah apa. Masalahnya, kalaulah kita pun ada bakhil, kita cerita tentang dia, tak payah tunggu esok. Hari itu juga Allah beri sifat bakhil yang ada pada dia akan jatuh ke bau kita. Kalau kita kata ke anak dia, anak dia ni, anak si mak ni bukan boleh harap, jahat. Tunggulah tuan-tuan. Kalau anak-anak kita pun ada sikit-sikit, kita tak apa, anak kita sikit-sikit dia nak jahat pun dia tu jahat sungguh, tak payah tunggu lama lah, tak payah tunggu seminggu, esok anak kita pasti jahat. Nabi sebut. Jadi kalau kita nak mengumpat, pastikan sifat buruk yang ada ke kawan kita tu tak ada ke kita. Tak apa mengumpat, tak ada masalah apa. Kan? Boleh faham tuan-tuan? Kalau nak jugalah, itu yang kata sebut tadi ni, nak juga benda yang Nabi tak bagi, Allah tak bagi, yang tu nak, ulama kata boleh mengumpat. Tapi syarat yang pertama, mesti sifat buruk yang ada kepada kawan yang kita nak umpat itu tak ada ke kita. Yang pertama. Yang keduanya, apa dia? Yang keduanya kaklih balik pahala kita. Kita dengan dia mana pahala banyak? Tengok balik banyak, aku banyak ni. Yang pertama sembahyang Ma'arif saat ni berjamaah dapat 27, dia sembahyang seorang, tak boleh. Kemudian dah lepas Maghrib ni duduk dalam majlis ilmu begini. Duduk dalam majlis ilmu ni, man ta'allama baban minal ilmi ya'mal bihi aw la ya'mal bihi kana afdala min an yusalliya alfa rak'atin tatawwu'an. Nabi kata kalau duduk dalam majlis ilmu ni, faham ke tak faham, tidur ke tak tidur, faham ke tak faham, tetap diberikan pahala 1000 rakaat sembahyang sunat. 27 campur dah dengan 1000, dah 1027, banyak. Tengok balik dia tak ada pahala, boleh lah kata. Kemudian duduk lagi pula, kita pula ikut pakaian sunnah. Pakai pula pakaian sunnah yang paling tinggi lepas daripada jihad fisabilillah ni, pakai serban. Pakai serban, dia tak pakai serban kan? Malam ni seorang aja pakai serban. Siapa pakai serban, dia adalah sunnah yang paling besar selepas daripada jihad. Tu. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, cuba tengok dalam perang Badar, yang turun untuk tolong Rasulullah dalam perang Badar tu, malaikat tu musawwimin, malaikat yang memakai serban. Dan pakai serban ni, pahala besar dia, diberikan pahala seumpama kamu diberikan pahala 1000 pahala mati syahid. Orang yang pakai serban diberikan pahala 1000 pahala mati syahid. Hebat. Mana tadi dah 1000 dah ikut majlis ilmu, pakai serban pula dah 2000 dah, banyak. Dan pakai serban pula nak dapat pahala yang lebih besar. Nak dapat pahala yang lebih besar, katakanlah tuan-tuan yang dikatakan pakai serban, dengan cerita tentang pakai serban. Cerita tentang pakai serban, tuan-tuan. Pakai serban ni dia sunnah. Bila sebut sahaja sunnah, pakai di waktu bila pun dapat pahala. Dan diberikan pahala 1000 pahala mati syahid. Tuan-tuan kata, ustaz nak pakai waktu datang surau, sila. Dan saya pun bukan pakai serban 24 jam. Pakai serban waktu yang paling kuat, dia punya besar pahala dia. Ni kena tahu, kita nak cari pahala, kita kena tahu bila masa bila kita buat, Allah beri pahala besar. Macam kita lah, tuan-tuan tengok orang bekerja buat benda. Orang buat benda di tempat-tempat saya, di kampung saya, dia bukan buat benda daripada tahun sepanjang tahun, tidak. Dia buat benda waktu hujan turun. Bila dia dapat hasil, bila hujan dah berhenti, kering pula tanah, barulah keluar hasil padi tadi.
Kalau waktu hasil padi hujan masih turun, maka hasilnya tak banyak. Padi dah keluar, hujan masih turun, melimpah ni di dalam benda, maka hasil padi tak banyak. Sebab tu nak cari hasil padi mesti tahu musim dia, waktu bila hujan berhenti. Kena tahu. Nak tanam tembakau, tuan-tuan duduk di kampung, tengok orang tanam tembakau yang tuan-tuan duduk isap opor. Ingat senang kan nak tanam tembakau. Nak kena tanam tembakau waktu musim yang betul-betul panas. Tembakau ni tak payah tunggu 3 hari hujan. Hujan pagi sampai petang. Esok je tuan-tuan boleh tengok pokok tembakau ni dah jadi kuning. Apa dia? Kering dah. Pokok bunga kita kalau tak siram bau kering. Pokok tembakau banyak siram sampai banjir, kering dah pokok dia. Tak guna. Maka begitu juga dengan persoalan sunnah ni. Tak apalah kita tak boleh pakai serban setiap hari, tapi kita cari waktu pakai serban yang diberikan pahala besar oleh Allah Ta'ala. Waktu bila? Hari Jumaat. Dan hari Jumaat pula bukan pakai daripada pagi hari Jumaat tu sampai petang. Waktu hari Jumaat tu pakai hanya waktu nak pergi bayang Jumaat. Katalah Jumaat 1.30, tuan-tuan pakai 1.25, tuan-tuan pakai daripada rumah, tuan-tuan berjalan. Sepanjang tuan-tuan berjalan, tuan-tuan pakai serban. Sampai dengan khutbah, tuan-tuan masih pakai serban. Tuan-tuan balik ke rumah naik kereta, masih pakai serban. Sampai di rumah, tuan-tuan pun ambil serban, bubuh dalam almari. Kata Nabi, mana-mana orang yang boleh beramal memakai serban di hari Jumaat, pahala yang besar. Dia pergi sembahyang Jumaat, dia duduk dengan khutbah, dia balik daripada sembahyang Jumaat masih pakai serban. Maka sepanjang dia pakai serban hari Jumaat tu, sepanjang itulah dia didoakan oleh para malaikat dengan 2 doa. Yang pertama, sejahtera hidup dia. Yang kedua, malaikat tolong aminkan permintaan sepanjang dia duduk sembahyang Jumaat dengan pakai serban. Katakanlah tuan-tuan minta, ya Allah, lembutkanlah hati isteri aku yang tak mau dengan agama. Diaminkan oleh para malaikat. Barulah pada waktu itu doa kita diperkenankan Allah Ta'ala. Kenapa malaikat tolong aminkan? Pakai serban. Bukan 24 jam. Hari Jumaat aja. Hari Jumaat pula waktu sembahyang Jumaat. Tuan-tuan tahu nak pakai serban elok ni bukan senang nak beli. Serban ni bukan macam kita nak beli kain biasa. Bukan senang. Nak pakai serban kita tengok cermin duduk depan cermin tengah jam. Nak elok tu tengah jam. Dalam dah pakai beli setengah jam. Isteri tengok, abang, macam roti canai. Dia tak nak pakai serban. Dah lah pakai macam roti canai, pekakkan telinga juga, datang masjid, datang surau, masuk pengerusi pula tegur, hei, sebiji macam roti canai itu tu. 2 kali roti canai. Itu yang fras, buka serban, bubuh dalam angka botol, tak pakai dah. Itu yang fras, tak nak pakai serban, kini lah. Yang kedua, tak nak pakai serban, orang tolak jadi imam. Itu yang takut tu. Kan tak ada orang lain dan tengok kita pakai serban, tolak jadi imam, tak naik. Dah pakai serban, naik. Itu yang bila naik baca Korea, tak jumpa lakum di lukuk, punya jalan keluar. Kita tu yang aku tak nak pakai serban kini. Jadi sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tapi kalau boleh pakai, lebih baik pakai aja pada hari Jumaat. Ayah pakai pada hari lain. Saya tahu ni tuan-tuan yang ada pakai Jumaat. Belakang ni hari ni tak nampak pakai serban. Termasuklah saya. Pakai Jumaat belakang Jumaat penuh semua pakai serban belakang. Cuma hari ni macam tu lah, macam tu kata tadi lah. Isteri kata macam roti canai. Kan pakai serban, duduk pula di sini ustaz tak pakai serban, ustaz tak nak jadi imam pula, tolong kita yang pakai serban jadi imam. Itu yang kagum tu. Yang pertama, katakanlah serban tak mampu nak pakai, ni nak kejar pahala 1000 mati syahid, ni nak mengumpat orang ni, bukan senang ni. Ni saya cerita pada orang lelaki, orang perempuan tak apa. Orang perempuan ni, dia 2 benda je kalau dia buat, Allah bagi pahala cukup besar, lebih daripada kita. Dia taat pada Allah, sembahyang, puasa, zakat, haji, selesai. Yang kedua, ada orang perempuan taat pada suami, selesai. Taat pada suami. Suami kata, apa? Saya nak kahwin, soal lagi. Sign bagi masuk syurga. Contoh. Ni contoh. Saya nak bagi contoh yang lain. Kau tak faham.
Jadi contoh ni faham. Kalau bagi contoh yang lain, tidur. Jadi jenis kitab tua punya contoh kan. Ini contoh yang terbaru. Macam tu lah. Bukanlah saya kata macam tu. Jadi perempuan jangan marah pula. Datang bulan lepas semua makan balik ustaz. Tak boleh. Bila ustaz kata ke kami, nak cerita kata orang lelaki ni dosa banyak, tanggungjawab banyak, kena cari banyak pahala. Di antara pahalanya ialah paling mudah kekalkan sunnah. Nak pakai serban tak payah pakai 24 jam, hari Jumaat saja tengok. Katakanlah tuan-tuan nak ikat serban tak mau, tak apa. Tuan-tuan ambil serban, tuan-tuan gulung serban, terus buat jadikan sebagai apa? Letak di sini. Sebagai apa? Sebagai apa? Selendang. Maka selendang juga dianggap sebagai sunnah. Nabi Muhammad waktu perang Badar. Waktu perang Badar, Nabi Muhammad ni dia seorang-seorang dengan para sahabat, hanya ada 313 orang. Nabi angkat tangan berdoa, Allahumma anjizni ma wa'adtani wa in tuhlik hadhihi isabata minal muslimin la ta'budullah. Nabi angkat tangan, ya Allah, wahai Tuhan, Kau dah janji kepada kami ini kemenangan, bagilah kami ini dah sikit. Kalau Kau kalahkan kami dalam keadaan yang macam ni, kami sedikit, lepas ni tak ada lagi hamba punya akan sembah Allah. Nabi angkat tangan dalam keadaan tinggi tangan dia, sehingga selendang dia jatuh ke belakang. Dan selendang dia disambut oleh Sayyidina Abu Bakar. Oh, rupanya selendang juga dianggap sebagai sunnah. Dan serban tak boleh, jadi lipat-lipat buat selendang juga sunnah. Dan dapat juga pahala sunnah apabila buat selendang ataupun ambil serban letak atas kepala, letak macam Syekh apa Mekah dia jadi imam, tetap dapat pahala sunnah. Ustaz muda sangat dah pula kalau pakai selendang. Macam-macam kita punya alasan. Muda sangat dah ustaz pakai selendang ni, biasa ni ahli-ahli marhaban. Kita kata bukan kira marhaban. Tuan-tuan cuba tengok Habib Omar. Kenal Habib Omar? Tu yang Yaman, yang dia buat qasidah tu. Yang asal-asal qasidah, anak-anak tahfiz kita duk alunkan qasidah yang bertertib. Ada asal daripada dia orang. Habib Omar tu kalau tuan-tuan tengok serban dia pakai, selendang pun dia pakai. Selendang pun dia pakai. Nampak tak muda? Nampak muda. Tu yang tak mau ada setengah orang ustaz nampak muda sangat. Tak apa. Kalau dah nampak muda, ada satu lagi sunnah yang ni memang nampak tua. Apa dia? Pakai tongkat. Dah tak nak pakai selendang, pakai tongkat aja lah. Kita ni komplain banyak, tak apa pakai tongkat. Pakai tongkat juga adalah sunnah. Pakai tongkat ni sunnah, dan sunnah pakai tongkat ni pada orang-orang yang tua. Kita kata umur-umur yang 50 ke atas. Sunnah. Dan dia tak sunnah pula pakai tongkat pada anak-anak yang muda, orang-orang yang muda. Tak sunnah pakai tongkat. Dia sunnah daripada orang-orang yang umur yang 50 ke atas. Dia ramai kan. Serban tak pakai, jubah pun tak pakai, selendang pun tak ada, dia pakai tongkat. Dapat sunnah. Sebab tu orang-orang yang muda ni, yang kita kata tak sampai dah umur 50, tak sunnah memakai tongkat. Dia ibarat macam saya nak ambil hukum macam ni. Hukum ni anak patung, main anak patung. Tahu main anak patung kan? Anak patung tu yang anak-anak kita main tu. Mainan anak patung tu asal hukum dia harus. Dan harus mainan anak patung tu dimain, yang harusnya dimain oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita yang tak balik lagi. Dan haram dimain oleh kita yang dah balik. Kita main anak patung sebab maka hukum dia haram. Jangan main-main lah. Tengok cucu dia pegang apa, kita pun ambil letak atas tangan. Maka hukum dia haram kalau yang main tu orang yang dah tua macam kita. Dan anak patung tu pula harus bila yang dimain oleh budak dan anak patung tu kecil daripada budak tu. Katakanlah budak tu 3 kaki, anak patung tu 1 kaki, harus. Dan menjadi haram kalau anak patung tu budak yang main 3 kaki, anak patung Ultraman 6 kaki. Oh, haram. Tak boleh. Dan harus pula yang 6 kaki itu dimain oleh kita. Oh, kita besar pegang betul-betul dengan Ultraman. Harus, tapi harus dimain. Tak boleh letak dalam umur kita.
Mesti diletak benda yang kita kata patung tadi di luar rumah. Katakanlah macam ni, tuan-tuan pergi Thailand. Orang ni bila pergi Thailand, orang nampak apa? Periuk, pinggan, periuk pula cap krokodil, cap helang, cap pisau, semua nak beli. Orang semua beli periuk. Tang kita ni, yang kita pula ni tak nak beli periuk. Dia kata, aku banyak dah periuk, aku tak minat dah. Aku minat ke gajah. Minat pula isian ni gajah murah RM250. Itulah awak jenis dibuat itulah gajah buatan tu. Minat gajah tu pula, dia punya beladai dia boleh keluar air. Lagi seronok kita bawa balik ke rumah. Tapi syarat jangan letak di dalam rumah. Kerana apa? Haram. Nak letak di mana? Letaklah di luar rumah, di garden rumah kita. Dia duduk di luar rumah, kena hujan, kena panas, ada apa? Hukum dia harus. Tapi kalau tuan-tuan minat sangat dengan kepala rimau, minat kat rimau, beli rimau letak depan rumah, insya-Allah tak masuk nyamuk. 2 ekor di depan tu. Bubuh pula suara. Sekarang kan ada rimau yang boleh bubuh suara. Saya ingat ini isteri tuan-tuan tak suara. Boleh, tapi tak boleh pula ambil kepala rimau dibubuh pula di dinding dalam rumah kita. Hukum dia haram. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, anak patung, mainan anak patung ni hukum dia harus, tapi syarat harus dia pada budak-budak, haram pada kita. Kalau kita nak juga, kita beli yang besar letak di garden kita, tak salah. Maka begitu juga dengan persoalan nak pakai tongkat. Sunnah pakai tongkat ni kepada siapa? Orang yang dah berumur. Tuan-tuan cuba tengok Habib Omar. Habib Omar yang Yaman, Hadramaut. Tuan-tuan tahu umur dia berapa? Berapa umur dia? Tuan-tuan tengok orang buka dia, umur dia berapa? Berapa umur dia? 47. Ustaz nampak tua. Kenapa nampak tua? Tua tu kerana kehebatan, keezahan ilmu dia. Imam Syafi'i umur 30 tahun, tapi orang tengok muka dia, orang kata Syekh ni umurnya 300 tahun dan ilmunya macam dia pelajari selama 300 tahun, sedangkan umur dia baru 30 tahun. Imam Syafi'i. Mana Habib Omar kita tengok tua daripada kita. Aku pun muda lagi. Dia nampak tua kerana esah dia dengan serban dia, dengan selendang dia, dengan tongkat dia, dengan cara dia bercakap, ilmu dia, tu yang dipandang hebat. Lepas tu orang yang pakai serban ni dihormati kerana hebat. Takut. Lepas tu dalam banyak-banyak polis, kalau polis dia sing, tu paling kita takut. Itu paling kita takut dengan polis biasa, kawan-kawan kita boleh pemain kan? Tengok sing, sudahlah. Itu macam kain itu kalau, sudah. Pakai tak boleh buat apa, sebab takut dan serban dia tu. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, barangkali bulan depan ni banyaklah pakai tongkat kan. Penuh bulan tongkat. Bila dah banyak tongkat, kena tulis lah. Kena tulis nama lah di situ, Haji Mat. Kawan-kawan yang banyak. Kawan-kawan banyak, kawan-kawan pun bukanlah baik sangat kan. Tengok kawan, tongkat dia balik daripada Mekah, balas yang dia tongkat beli di Maidi. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kata ulama, kalau kamu nak mengumpat boleh, tapi syarat mesti pahala banyak. Kalau malam ni serban pakai, selendang pakai banyak, 2,000. Ikut kuliah pula 3,000. Pakai pula tongkat 4,000. 4,027. Kita nak mengumpat orang, sila. Sila. Kenapa? Pahala kita banyak. Tapi kalau tengok kaki balik, serban pun tak pakai, selendang pun tak ada, jubah pun tak pakai, tongkat pun tak ada, dah harap sembahyang, tak payah dikata orang. Tak payahlah mengumpat orang. Kenapa? Dosa kita makin banyak. Yang ketiga, yang kata ulama, kalau yang kita umpat itu jadikan sebagai tauladan, sila. Cuba tengok dalam Quran, Allah cerita keburukan manusia dalam Quran ni paling banyak Fir'aun. Allah cerita tentang keburukan Rasulullah juga dalam surah Abasa wa Tawalla. Rasulullah tak senyum kat sahabat dia, tapi dia senyum pada orang kafir. Rasulullah tegur tu, mana Rasulullah menyebut kesalahan Allah tegur tu, menyebut kesalahan Rasulullah. Kenapa? Panduan. Jangan kita ambil pula Nabi zaman ni kita. Tak, panduan.
mengumpat. Nanti kerana panduan pada kita, jadikan teladan. Cuba tengok Allah cerita tentang keluarga Rasulullah. Siapa? Abu Lahab. Siap dengan isteri dia sekali. Allah kutuk dalam Quran, tabbat yada abi lahab wa tak, celaka tangan dua. Celaka Abu Lahab, dua tangan yang nak hancurkan Nabi, dan termasuk isterinya yang namanya Ummul Jamil. Allah sebut dalam Quran. Kenapa? Allah sebut untuk jadikan sebagai panduan dan teladan. Bermakna kalau kita nak mengumpat orang, jadikan sebagai tauladan. Tak ada apa, maka tak dikira sebagai pahala, tak dikira sebagai dosa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, itu dipanggil di antara sebab yang Allah haramkan rezeki yang halal, disebabkan yang pertamanya ialah mengumpat, yang keduanya ialah berdusta. Allah cukup sekali itu. Sambung. Sebab malam ni tuan-tuan ada tahlil, dia tak boleh nak sambung, kira bulan depan selepas tuan-tuan bawa tongkat kita sambung. Minta maaf dalam apa yang saya sebut pada malam ni tak sedap tuan-tuan dengar, tuan-tuan terasa hati, minta maaf banyak. Ini hanya sekadar kita kata pembelajaran yang mesti kita belajar, yang baik daripada Allah, yang kurang daripada firman sendiri. Dan sebelum saya tutup ni, saya nak berterima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang telah memberi baju, menghadiahkan pada saya dan surau saya ini baju terpakai. Saya dah datang ambil dah tadi dengan lori, dan malam ni lori ditolak balik ke Perlis. Dan baju yang saya ambil itu saya bukan bagi pada ahli-ahli orang susah di sana. Saya akan bagi, saya jual dengan harga RM1. Kenapa jual Ustaz? Sekali bagi ke Ustaz macam ni, saya nak tolong tuan-tuan dapat pahala wakaf. Bila tuan-tuan bagi baju ke saya jual. Bermakna baju tadi ni macam tuan-tuan bagi RM1 ke saya. Jadi duit RM1 tu saya gunakan untuk surau saya, untuk tambah baik surau saya, dikirakan sebagai wakaf. Walau hanya senilai baju RM1, maka yang itu adalah wakaf. Maka pahala wakaf ni selama mana surau saya digunakan oleh orang, maka selama itulah pahala berganda-ganda adalah dalam amalan tuan-tuan sampai tuan-tuan mati. Tu saya buat kaedah macam tu. Makna tuan-tuan bagi tak rugi. Kenapa? Saya tukarkan kepada duit. Ustaz kaya, tak kaya. Saya kerja lain, yang ini saya buat kenapa? Kerana agama. Itu saja. Niat kerana nak bagi orang faham agama, dan saya mampu untuk buat kaedah yang macam ni, tukarkan kepada pahala. Jadi saya buat. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan. Minta maaf lah kalau ada siapa-siapa yang saya tak sempat nak terima kasih dengan barang yang dia bagi. Saya pun tak terjumpa, sibuk lah. Minta maaf banyak. Dan terima kasih lah. Semoga tuan-tuan diberikan kesihatan. La yazidu fil umri illal bir. Kalau nak panjang umur, buat baik. Salah satunya ialah sedekah. Bila banyaknya sedekah, insya-Allah Allah panjangkan umur kita dalam kita melakukan amal bakti, semua yang berpahala insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyati ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli
تلاوته الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك ونعصي المسلمين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وصلى